إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala pada malam yang kita masih lagi diberi peluang kita dapat lagi bersama-sama dalam meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan solat fardu maghrib yang telah disempurnakan dengan cara berjamaah, dan pada masa yang sama kita berpeluang meneruskan kuliah maghrib bulanan kita pada malam ini. Mudah-mudahan hasil daripada pertemuan ini kita semua mendapat keampunan Allah. Moga-moga hasil daripada pertemuan ini juga kita mengharapkan rahmah dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. InsyaAllah malam ini kita sambung lagi perbahasan kitab hadis penawar hati. Sambungannya di muka surat 90, hadis yang ke-35, yang bertajuk kematian adalah suatu kepastian. Kematian adalah suatu kepastian yang wajib akan dilalui oleh kita semua. Tak dapat tidak kira miskin kaya, berpangkat ataupun orang awam biasa, muslimin ataupun muslimat, tua ataupun muda, semua kita akan menghadapi mati. Cuma tunggu angka giliran, angka giliran masing-masing lah. Yang pastinya ramai dah di kalangan sahabat-sahabat kita di luar sana, arakan satu pejabat dengan kita, jiran-jiran kita, adik-beradik kita, ibu dan ayah kita, ramai dah mereka telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma giliran kita je belum lagi. Yang pastinya kita akan suatu hari nanti akan mengikuti jejak langkah yang sama. Maka alangkah baiknya bila mana kita sudah pasti keadaan tersebut akan dihadapi oleh kita semua, kita muhasabahlah diri kita supaya kita tidak terlalu jauh dengan keseronokan dunia, dengan da'yah dunia semasa pada hari ini. Makin hari makin merosakkan kehidupan kita pada hari ini. Makin hari kalau kita duk layan kemewahan, layan keseronokan, kemajuan semasa hari ini, makin hari makin jauh kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan maju kita di dunia tidak salah, tetapi jangan sampai kemajuan dunia itu melupakan kita akan kehidupan yang hakiki kita, bukanlah di dunia, bahkan kehidupan di akhirat nanti. Sekarang kita di dunia persinggahan yang sementara, sekejap je di dunia ni. Berapa lama Nabi wani, berapa lama sebelum ni saya bagi tahu? 60 70. Nabi kata a'maru ummati ma baina 60 wa 70 sana. Umur kebiasaan umatku dalam lingkungan 60 ke 70 tahun. Tu kebiasaan ghalib yang kita jumpa dalam kehidupan kita hari ini. Kebiasaannya 60 ke 70 tu angka yang paling ramai masyarakat kita hari ini dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ramai juga orang yang lebih muda daripada tu pun, lebih tua daripada tu pun tak mati pun ada. Tapi ghalibnya tu Nabi bagi tahu pada kita supaya kita ni dalam kesibukan dunia semasa, sesibuk mana pun kita kena ada ruang masa
saat dan ketikanya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada melalui ibadah yang khusus ataupun ibadah yang berbentuk umum, sama ada ibadah fardu ataupun ibadah yang sunnah. Kena tak dapat tidak. Okey, tengok, kematian adalah suatu kepastian. Qala al-musannifu hafizahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Hadis ke-35, kematian adalah suatu kepastian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthiru min dhikri hadhimil ladzati yakni al-maut, rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasan. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah olehmu mengingati sesuatu yang memutuskan segala kelazatan. Nabi ajak kita supaya kita banyak mengingati sesuatu yang mana bila dianya datang pada kita, putuslah kelazatan. Yang sedang kita seronok lazatnya hari ni makan minum, seronoknya rumah tangga kita, seronoknya ada kenderaan mewah, seronoknya ada rumah tangga. Bila mana datang perkara ni, putuslah segala-gala. Apa benda tu? Yang hebat sangat boleh memutuskan segala-gala tu. Memutuskan hubungan seorang ayah dengan anak-anak, seorang suami dengan isteri, dengan rakan taulan kita, semua habis putus. Dengan harta benda kita, kemewahan-kemewahan, pangkat darjat, semua putus. Apa benda yang hebat sangat tu? Itulah dia, tidak lain dan tidak bukan perkara yang pasti akan dihadapi oleh kita semua, iaitu mati. Mati ialah satu perkara yang pasti akan dihadapi oleh kita semua. Maka atas sebab perkara ni perkara yang pasti, wajib dilalui oleh kita semua, janganlah kita tak ada masa. Janganlah kita tak ada masa untuk buat persiapan untuk kita menghadapi mati. Walaupun kita tak nak mati, kena mati juga. Walaupun kita nak lari daripada mati, walau fi burujim musyayyadah, sekalipun kita duduk dalam satu binaan yang kukuh, teguh, tetapi ianya tetap akan dijilat oleh kematian. Tak boleh kita sembunyi, tak boleh kita ni nak melepaskan diri daripada mati. Lagi kita lagi dekat dengan mati. Larilah ke mana sekalipun, lagi dekat dengan tanah kubur kita. Sebab tu Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah buat teka-teki kepada pelajar-pelajar dia, murid-murid dia. Dia kata, tahukah kamu apa yang paling dekat, dan tahukah kamu apa yang paling jauh? Dekat dan jauh. Ada pelajar-pelajar dia jawab, yang dekat itu apa benda? Dekat, apa paling dekat. Kalau kita jawab dekat benda. Ada yang jawab yang dekat itu ialah dekat dengan anak-anak, dekat suami isteri. Dekat kan? Dekat kita. Imam Ghazali kata betul semua tu memang dekat pun kita ni. Jauh mana kita pergi, balik jumpa anak kita juga. Tidur sebentar dengan isteri kita juga dekatnya. Ibu dan ayah, suami isteri, dekat ibaratnya. Lalu Imam Ghazali kata betul semua tu dekat, tak nafi. Tapi ada lagi yang lebih dekat. Apa benda lebih dekat? Yang paling dekat pada kita, makin hari makin dekat, makin hari makin dekat, iaitu mati. Matilah benda yang paling dekat dengan kita. Pasal kita pun tak tahu bila dia nak datang jemput kita. Yang pasti sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling kurang malikil maut, malaikat Israel datang jengok kita di rumah, di pasar, di pejabat, di mana saja dalam masa 24 jam. Berapa kali sehari? 70 kali sehari. 70 kali sehari. Dia pergi tengok kita kalau sedang-sedang kita ketika tu tengah buat kebaikan, tengah solat, tengah baca Quran, tengah dengar kuliah. Dia tumpang gembira sekali. Pasal apa? Ni malaikat maut ni.
Dia tumpang gembira pasal apa? Pasal dia tahu di sebalik sakaratul maut itu ialah kesakitan. Sakit yang paling sakit yang akan dihadapi oleh kita semua. Itulah dia sakit sakit menghadapi sakaratul maut. Tak ada siapa boleh tolong kita. Sakit macam mana pun tak boleh bius. Hari ni kalau kita sakit nak buat pembedahan apa-apa, ada cara tak nak bagi sakit? Ada. Kita boleh bius, hilang sakit, kebas jadinya. Tapi sakit sakaratul maut tidak ada siapa yang boleh bius, kecuali dengan cara macam mana? Ringankan kesakitan itu dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Habiskan masa untuk agama, wakafkan gerak kehidupan kita hari ini untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Harta benda, pangkat darjat, tenaga, wang ringgit, segala-galanya untuk agama Allah taala. Itu sahaja yang boleh meringankan bebanan kita dalam sakaratul maut. Maka bila mana malaikat Israel datang kepada kita, tiba-tiba kita sedang tengah ketika itu sedang tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala, dia tumpang gembira sekali. Pasal apa? Pasal dia tahu di sebalik itu meringankan beban sakaratul maut. Manakala kalau dia datang jengok kita dalam masa 24 jam 70 kali sehari itu, dia datang tengok kita sedang buat benda. Kita sedang duduk dengan terlibat dengan perkara-perkara yang lara, dalam majlis-majlis yang lara, melupakan kehidupan akhirat, melupakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih-lebih lagi terlibat dengan maksiat. Maka malaikat Israel ketika itu cukup duka cita, dia datang tengok kita tengah buat benda maksiat, sedang ketika itu tengah buat benda lara, dia berduka cita juga. Pasal apa? Pasal dia tahu di sebalik kejahatan yang kita lakukan, di sebalik maksiat yang kita lakukan itu, di sebalik perkara lara yang kita terlibat itu, yang menjadi penyebab sakitnya kita dalam sakaratul maut nanti. Itu kedudukannya pasti akan dihadapi oleh kita. Sebab tu kita hari ni dalam majlis ilmu, tinggal anak isteri kat rumah, walaupun penat badan balik kerja, langkah juga ke masjid, gagahkan juga ke masjid surah. Pasal apa? Pasal kita tahu kita keturunan mati. Kalau kita tak tahu kita ni bukan keturunan mati, lebih seronok kita duduk di rumah. Betul tak? Dah badan penat, balik kerja buat, keluar pagi-pagi jalan jam, balik jalan jam lagi. Lepas tu sepatutnya dah penat-penat badan kan, dengan masalah di pejabatnya, masalah anak-anaknya, macam-macam dengan ekonomi. Pada hari ni teruknya, sepatut balik-balik penat, mandi-mandi, rehat teruslah kot. Sepatut macam tu. Tapi tidak. Dengan sebab kita tahu hidup kita hari ni bukan semata-mata untuk seronok-seronok, bukan semata-mata jadi hamba kepada harta benda, jadi hamba kepada wang ringgit, jadi hamba kepada pangkat darjat. Tidak. Kita jadi hamba kepada Allah, bukan jadi hamba kepada dunia. Kita dijadikan untuk memperhambakan diri pada Allah. Hari ni kita menguruskan hidup, hak tu buat sementara semata-mata. Tugas hakiki kita ialah lita'abbudillah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali memperhambakan diri kepadaku. Itu tugas asal kita. Tu yang kita pergi ulalik ke pejabat tu, urusan dunia kita, tu sampingan untuk kehidupan sementara di dunia ni. Sementara je. Tugas hakiki kita daripada awal sampailah kita dijemput oleh Allah Ta'ala, kerana memperhambakan diri pada Allah. Lepas mana memperhambakan diri pada Allah? Kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan, kecuali siapa diperintahkan? Kita semualah, orang-orang yang beriman, muslim, mukmin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali memperhambakan diri kepada Allah, tunduk dan patuh pada Allah. Tak kira lah di mana saja kita berada, perhambakan diri kepada Allah melalui ibadah khusus ataupun umum, sama ada ibadah sunat ataupun fardu. Yang pasti tugas kita
tidak lain dan tidak bukan, antara yang paling besar ialah memperhambakan diri kepada Allah. Dalam keadaan mana? Mukhlisina lahuddin. Bila mana kita memperhambakan diri pada Allah, kita bertindak tunduk dan patuh pada Allah dalam bentuk solat, dalam bentuk puasa, dalam bentuk haji dan umrah, dalam bentuk baca Quran, sedekah dan seumpamanya. Dalam keadaan mana? Mukhlisin. Dalam keadaan kita ketika itu benar-benar ikhlas, mengharapkan mardatillah, mengharapkan Allah Ta'ala tengok kita dengan pandangan rahmat, dengan pandangan redanya terhadap kita. Kita mengharapkan Allah Ta'ala terima cara yang kita persembahkan itu. Sebab tu syarat sebelum kita jadi Muslim mukmin yang memperhambakan diri pada Allah, nak suruh kualiti ibadah kita ialah ilmu dulu mula-mula sekali. Ilmu dulu mula-mula. Kalau kita ikhlas tiba-tiba ilmu tak ada, jadi tak? Tak jadi. Kena ada ilmu. Solat kena ilmu, baca Quran kena ilmu, haji umrah kena ilmu. Semua kena ilmu. Barulah dia ada nilai keikhlasan itu, mukhlisina lahuddin. Nak gambarkan pada kita ikhlas itu berasaskan agama. Tindakan kita itu selari dengan agama. Jangan ikhlas bercanggah dengan agama. Tak boleh. Pasal Allah Ta'ala dah bagi tahu mukhlisina lahuddin. Kita buat itu landasan kita ikhlas kerana Allah, dan pada masa yang sama kita buat tepat dengan ketetapan agama syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena macam tu. Kalau tak, jadi sia-sia. Jadi sia-sia. Itu hak kita nak pastikan kita hari ini, tindakan kita tu dalam ruang yang berbaki ni, yang entah bila berakhir. Tahu tak bila berakhir? Tak tahu kan? Waktu kita minta panjang umur kan, minta panjang umur, biar panjang tadi, panjang dalam keadaan tunduk patuh pada perintah Allah. Biar panjang dalam keadaan ulang alik masjid macam ni, ulang alik surah macam ni, ni kita nak. Biarlah orang kata tak ada kerja lain, asyik ulang alik masjid surau je. Tu. Nampak simple, tapi ni perkara yang pernah disebut oleh Allah, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berulang alik surah masjid ni dengan solat berjemaah, dengan program-program agama, kuliah-kuliah, majlis ilmu, ulang alik masjid, Nabi pernah bagi tahu dia ni ialah golongan VIP yang akan duduk di bawah naungan arash Allah Ta'ala. Dalam satu hadis yang panjang, Nabi bagi tahu sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zillu, kata Nabi. 7 golongan yang akan duduk di bawah naungan arash Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari itu tidak ada bayangan lain, tidak ada teduhan lain kecuali teduhan daripada arash Allah, bayangan arash Allah Ta'ala. Masa tu matahari berapa jeka atas kepala? 1 jeka atas kepala. Sekarang ni berapa jeka atas kepala kita? Berjuta batu atas kepala kita. Panas tak? Panas kita hari ni pukul 12 tengah hari, pukul 1 tengah hari. Panas, tak boleh duduk di bawah pancaran matahari. Tiba-tiba di padang mahsyar nanti matahari sejengkak atas kepala kita. Kalau bukan dengan rahmat Allah, kalau bukan nasrah pertolongan Allah, macam mana nak hadapi kita? Sebab tu Nabi bagi tahu ada 7 golongan yang akan jadi golongan VIP di padang mahsyar nanti, dilayan dengan penuh keistimewaan, diberi penghormatan oleh Allah Ta'ala, iaitu duduk di bawah naungan arash. Siapa dia? Ada 7 golongan. Nak sebut satu je malam ni. Kalau sebut semua sekali, kau nak sebut semua sekali? Semua sekali. Muslimah ni asyik sebut semua dia. Kalau sebut semua tak baca kitab ni lah malam ni. Muslimah kalau kita cerita apa-apa kan memang dia nak, memang muslimah dia semangat lebih bagus. Muslimah ni sebenarnya bagus ibu-ibu sebenarnya. Saya cerita sepintas lalu tanpa huraian, boleh? Okey, sepintas lalu ke-7 saya cerita tanpa huraian terperinci. Yang pertama sekali Nabi kata al-imamul adil, pemimpin yang adil. Tidak ada huraian, lain kali hurai.
Pasal saya pernah hurai pemimpin yang adil saja makan masa 2 jam. Nak cerita kriteria dia lagi, pasal nak sesuaikan dengan zaman kita hari ni yang sedang berpecah belah, macam-macam penindasan tu yang jadi panjang lebar tu. Pak tu jangan suruh saya hurai hak tu. Kalau hurai hak tu jadi panjang lebar, kena cari pentas lain. Orang marah kita, apa ustaz cerita benda ni kat surah? Nabi sebut ni bukan suruh cerita kat surah saja. Mana-mana tempat. Di surah boleh cerita, di masjid boleh cerita. Pasal ni cerita dalam hadis. Yang tak boleh cerita tu siapa? Kita yang mengatakan ni tak boleh cerita dalam surah. Pasal dia sentuh sensitiviti golongan tertentu dalam masyarakat kita. Tu peribadi kita. Tu nafsu kita. Jadi nak hurai lah pula. Nampak tu? Yang pertama sekali, Nabi bagi tahu al-imamul adil, pemimpin yang adil. Mula-mula sekali akan duduk di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang membesar dalam keadaan tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Pemuda daripada awal sampailah dia dijemput oleh Allah taala sehingga dia dewasa, naik dalam keadaan dengan kefahaman Islam yang sebenar. Ni pemuda-pemuda yang hebat. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, kata Allah. Ni kita nak pemuda-pemuda kita. Sebab tu saya kalau pergi majlis-majlis kuliah, kalau ada pemuda-pemuda depan, sejuk hati tuan-tuan. Sejuk hati rasa tuan-tuan. Sebab tu kalau orang panggil pergi sekolah, bila lagi sekolah menengah, seronok kita tuan. Pasal boleh tengok pemuda-pemuda boleh dalam majlis ilmu. Pasal biasa kita pergi kuliah maghrib ramai petua-petua. Jarang nak tengok pemuda-pemuda. Waktu kalau pergi program orang-orang muda, seronoknya rasa. Pasal apa? Pasal pemuda tu tiang negara. Rosak pemuda hari ni 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, rosak negara kita. Sebab tu kalau pemuda kita hari ni kita tanam, kita pasak dengan akidah Islamiah, kita tanam kefahaman Islam, kita boleh tengok kebangkitan Islam pada masa yang akan datang. Tu yang kedua. Yang ketiga, Nabi sebut rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Yang ketiga, ni hak nak sebut tadi kan, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, dengan rumah-rumah Allah, masjid, surau, majlis ilmu ada di sana, solat berjemaah ada di sana, maka dia teringat nak pergi masjid, nak pergi surau. Ulang aliklah dia, daripada hari ke hari, masa ke semasa, ulang alik. Pasal apa? Nabi dah bagi tahu, ni keistimewaan seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, dengan surau, dengan tempat rokok sujud pada Allah, majlis ilmu di sana. Mereka duduk di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa? Yang keempat. Yang pertama al-imamul adil, yang kedua syabun nasya'a fi ibadatillah, yang ketiga rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, yang keempat rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih, dua orang laki-laki yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Hari ni kita datang masjid, kita datang surau, bukan sekadar ulang alik cinta rumah Allah, cinta masjid, tempat kita bina ketakwaan, asas keimanan kita. Semata-mata tempat ni juga kita hubung silaturahim. Bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Bertemu kita kerana Allah malam ini, lepas ni kita pisah balik rumah masing-masing juga kerana Allah. Dan perpisahan buat selama-lama, dipisahkan dengan kematian nanti juga dengan sebab kita redha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tu yang keempat. Yang kelima, Nabi kata rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah rabbal alamin. Nabi bagi tahu yang kelima, iaitu seorang laki-laki yang dipujuk rayu oleh seorang perempuan yang cantik molek, berdahi licin, kaya raya. Cantik molek tuan-tuan, bukan sebarangan ni. Dahi licin pula tu, kaya lagi. Buat benda
dipujuk rayu, diajak oleh perempuan untuk buat apa? Untuk melakukan zina. Maka lelaki tersebut kata macam mana? Inni akhafullah rabbal alamin. Sesungguhnya aku lebih takut kepada Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam ini. Macam mana agak-agak? Hai, bahaya ni ustaz. Kan? Diuji dengan perempuan, tuan-tuan. Kan? Saya pernah tanya seorang guru saya. Dia kata dalam banyak-banyak ujian, setakat ni dia boleh atasi dengan baik dan dia minta satu je. Allah Ta'ala jangan ujinya dengan satu ujian. Apa benda? Diuji dengan perempuan. Oh tu takut. Takut tuan-tuan, diuji dengan perempuan. Hak lain okey berlaku. Kan, setakat ni. Diuji dengan harta kekayaan, okey dia handle. Kan? Rumah biasa-biasa dah. Bahkan insan hak saya sebut ni dah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala 2-3 bulan yang lalu. Kan? Saya sebut nama confirm tuan-tuan kenal. Kan? Confirm kenal. Ni. Dia pernah minta dan dia cerita dalam satu kuliah. Masa tu saya masih lagi di bangku pusat pengajian pondok masa tu. Dia ulang-alik ke Pulau Melaka masa tu. Okey. Seterusnya yang keenam. Nabi bagi tahu yang keenam golongan yang akan duduk di bawah naungan arasy Allah Taala juga, iaitu rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma fa'alat yaminuh. Seorang laki-laki, masuk sekali lah perempuan. Ustaz ni asyik sebut laki-laki. Kalau kuliah laki-laki tak apalah, kalau kuliah muslimi saja tak apalah. Ni hadis Nabi. Hadis Nabi kalau sebut orang lelaki termasuk sekali muslimah. Sebut muslimah sekali jalan lah. Kena tahu macam tu. Nabi kata yang keenam, VIP yang keenam duduk bawah arasy Allah Ta'ala, iaitu seorang laki-laki yang menyebut nama Allah, berzikir menyebut nama Allah, berzikir pula dah. Seorang laki-laki yang bersedekah dengan penuh keikhlasan. Label keikhlasan macam mana? Bagi tangan dengan tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Bagi dengan tangan kiri, tangan kanan tak tahu. Pasal apa? Penuh dengan keikhlasan. Macam mana agak-agak kita? Kita hari ni cek besar pintu. Masuk macam-macam TV masuk. Masuk orang dia sebut nama kita, Allah. Nak tambah lagi 2 lubang hidup. Pasal apa? Pasal sebut nama kita pendermanya. Tu zaman hari ni. Boleh macam tu tapi kena kebal hak dalam ni. Bukan kata tak boleh. Boleh kalau kita niat nak menggalakkan orang lain. Boleh. Tapi sejauh mana kekebalan dalaman kita? Sejauh mana kita boleh jaga? Adakah kita tidak terjerumus kepada lembah kebinasaan dengan sebab perkara tersebut? Menjadikan kita riak, menjadikan kita takabur, ujub dan seumpamanya. Takut tuan-tuan. Sebab tu Nabi bagi tahu pada kita, seelok-eloknya buatlah dengan penuh keikhlasan. Jangan nak menunjuk-nunjuk dengan siapa-siapa. Buatlah kita kerana Allah. Dan yang terakhir sekali, Nabi kata yang duduk di bawah naungan arasy Allah Ta'ala juga, iaitu rajulun zakarallahu khalian fafadat ainahu. Seorang laki-laki yang menyebut nama Allah, berzikir sebut nama Allah, tak kira lah dengan zikir, baca Quran, berdoa, munajat dalam keadaan bersunyi-sunyian, tak ada orang ketika tu, lalu mengalir air mata keinsafan. Kita hari ni nak menangis tu pasal apa? Pasal imam yang bimbing qiyamul lail tu bahasa dia guna tu Allahu Akbar. Menjadikan dia berdoa, dia guna bahasa tu, kita tertarik dengan bahasa tu, kita pun menangislah juga. Kalau imam tak menangis, menangis tak kita? Tak menangis. Tu berlakon dia panggil tuan-tuan. Sebab tu kalau nak menangis seelok-eloknya masa tak ada orang kita menangis. Tapi kalau menangis juga masa kita berdoa, tiba-tiba mari macam tu, tak apa. Tapi jangan kita buat lakonan nak tarik orang, tak ada. Kita dengan Allah Ta'ala macam mana keadaan sekalipun Allah Ta'ala tahu tak dalam kita. Innahu alimun bidhatis sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui sekalipun dalam lubuk hati kita. Dia tahu, tak boleh bohong kita. Sebab tu biasa-biasa. Tapi kalau datang juga ketika tu rasa syahdu, setentuh hati kita, walaupun dalam keadaan kita tengah bimbing orang, mari perasaan tersebut. Hak tu tak boleh nak buat apalah kan.
Kadang-kadang kita tengah baca Quran, tiba-tiba ayat tu, ayat lain tak jadi, ayat tu je menjadikan kita tersentuh. Hak tu nak buat macam mana? Allah Ta'ala dah bagi kita masa tu. Tapi kalau kita sengaja kan, hak tu lain cerita. Okay. Hak Nabi sebut di sini, seelok-eloknya macam mana? Kita di kesunyian malam ke, masa tak ada orang, kita sebut nama Allah, munajat pada Allah, mengaku salah diri kita, dosa kita, lalu mengalir air mata keinsafan. Maka inilah dia golongan VIP yang akan duduk di bawah naungan arasy Allah Ta'ala. Disebut 7 golongan tadi. Kita hak mana dapat? Daripada 7 tadi hak mana kita? Wallahu a'lam. Tepuk dada tanya iman kita masing-masing. Yang pertama, kedua dan seterusnya, adakah kita masuk dalam golongan yang mana? Tepuk dada tanya iman masing-masing. Okey, seterusnya. Keterangan yang dimaksudkan dengan sesuatu yang memutuskan segala kelazatan ini ialah mati. Putuslah kelazatan kita dengan datangnya kematian. Mati adalah suatu hakikat atau kenyataan yang dipersaksikan oleh setiap manusia yang hidup di atas muka bumi, di atas permukaan bumi ini. Tak dapat tidak, kita ni pasti akan rasa kematian tu. Bahkan kita ni semua ni keturunan mati. Ni bakal-bakal jenazah semua ni, termasuk saya. Sedak tunjuk orang, kita pun sekali lah, sekali lah bakal jenazah juga saya. Masuk waktu dah ke? Okay. Kita bagi dulu pada laluan pada laungan azan. Lepas ni kita sambung balik. Nombor 2, pemuda yang membesar dalam keadaan taat dan pada perintah Allah Ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, setiap masa kita mendengar berita kematian, setiap hari kita dengar berita kematian, jiran kita, rakan taulan kita, kalau duduk dekat dengan hospital lagilah, ambulans tu bunyi je. Berita kematian boleh dikatakan setiap masa, setiap ketika kita dengar. Ada yang mati setelah terlantar beberapa hari di hospital. Allah Ta'ala bagi ruang, dia tak ambil terus, sakit dulu, beberapa ketika baru mati. Bagi ruang, maknanya kalau kita diuji dengan sakit, kita yang jaga orang sakit, jangan cerita perkara-perkara dunia dengan orang sakit sebenarnya. Cerita perkara apa? Cerita perkara-perkara akhirat, cerita berkaitan dengan taubat, supaya masa tu dia tak fikir dah kemewahan dunia, tak fikir dah harta benda. Ni duk cerita macam-macam dengan perkara dunia. Kawan ni nak mati dah, kita menjadi penyebab dia lebih lara. Sepatutnya kita yang menjadi penyebab dia dekat pada Allah Ta'ala. Kalau kita bercakap dengan dia, nasihatkan dia supaya banyakkan sebut Allah, banyakkan istighfar, banyakkan berselawat. Kena macam tu, supaya dia lebih dekat pada Allah Ta'ala. Kalau sebelumnya dia sukar nak solat, masa sakit ni walaupun baru nak mula, cerita dia bagaimana kaedah nak solat dalam keadaan sakit. Tapi banyak hari ni sakit sikit tak solat terus. Ni banyak masalah. Banyak masalah dalam masyarakat kita. Bukan sakit teruk sangat pun, akal masih ada, tapi tak nak solat. Dia kata nak solat macam mana ustaz? 3 hari dah tak makan. Tu makanan jasmani. Solat ni makanan apa? Makanan rohani. Hidup titik berat jasmani je. Jasmani ni macam mana sekalipun jadi makanan apa nanti? Makanan cacing, makanan ulat. Yang kita tak nak solat tu menjadikan rohani kita makin hari makin kuruh, makin hari makin gersang.
Sebab tu walaupun dalam keadaan sakit kena solat. Kena solat. Kecuali hilang akal. Kecuali uzur tu uzur syar'i. Selagi mana kita kenal orang dengan azan tu tanda masuk waktu, dia faham tu masuk waktu, maka kena solat lah tu. Ikhtiarlah macam mana pun, tak boleh kena air, tayamum. Buat hak wajib-wajib tak apa dah. Tak boleh nak buat yang sunat-sunat. Solat kena solat. Pasal kalau kita Allah Ta'ala uji dengan sakit, Allah Ta'ala nak menguji kita dengan sakit tadi. Yang menyembuhkan kita siapa? Doktor ke Allah Ta'ala? Allah yang menyembuhkan kita. Kalau kita tahu Allah Ta'ala yang menyembuhkan kita, macam mana nak buat? Maka kita kena dekat dengan Allah Ta'ala, baru Allah Ta'ala sembuhkan kita. Kalau kita harapkan doktor semata-mata, tu yang menjadi penyebab. Dahlah diuji dengan sakit, tiba-tiba kita mengharapkan doktor, mengharapkan ubat semata-mata tanpa mengharapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masa itulah syaitan diambil peluang untuk merosakkan akidah kita. Kena, tak dapat tidak kita. Kalau kita duduk diberi ruang jaga pesakit, Allah Ta'ala uji kita dengan jaga pesakit, tak kira lah siapa pun, maka kita kena guna cara penampilan kita itu nasihat-nasihat supaya kembali kepada Allah. Banyakkan istighfar, banyakkan taubat pada Allah Ta'ala, jaga solat, banyakkan zikir dan seumpamanya. Ada orang pergi ziarah orang sakit, bawa tasbih, ada? Tak ada orang buat ni ustaz? Ada? Tak pernah orang buat lagi. Tuan-tuan lepas ni kena buat. Pergi ziarah orang sakit, tu bawa tasbih. Sebelum ni bawa apa? Bawa apple. Bawa apple pesakit makan tak? Tukang jaga orang sakit tu makan. Dia kata kalau macam ni bagus. Bagus kawan ni sakit lama pun. Apple sampai. Sekejap lagi anggur pula. Kejap lagi macam-macam makanan sampai. Seronok. Siapa seronok? Orang hak tak sakit seronok. Pesakit dia tengok saja je. Pasal dia rasa sikit pahit. Mari apple pahit. Mari anggur pahit. Mari siakap 3 rasa pahit. Yang rasa 3 rasa tadi siapa? Kita hak jaga pesakit tu. Seronok kan? Kita nak suruh pesakit tu ingat pada Allah Ta'ala. Yang sebelum ni boleh rasa 3 rasa, sekarang tinggal 1 rasa yang tak ada rasa sebelum ni pun pahit. Kita kena ingat pada Allah Ta'ala. Ambil tasbih bagi kat dia. Bagi kat dia tasbih supaya dia lebih ingat. Pakcik ni bagi tasbih, abang ni bagi tasbih ni tujuan apa ni? Kurang-kurang dia fikir balik, rupa-rupanya sakit ni satu checkpoint. Kemana tu checkpoint tu? Menandakan selepas pada ni kita lebih dekat kepada mati. Sebab itulah Imam Ghazali tadi bila mana dia buat teka-teki, pelajar-pelajar dia kata yang lebih dekat pada kita apa benda? Mak ayah, anak-anak. Tapi Imam Ghazali kata bukan. Yang paling dekat dengan kita ialah mati. Yang paling jauh ada yang jawab negara China, Jepun, Amerika. Betul semua tu pasal jauh. Tapi Imam Ghazali kata yang paling jauh ialah masa yang lalu. Umur kita, umur 1 hari kita dulu. Gambarkan kita hari ni boleh kira umur kita 60 pasal kita kena pasti umur hak mula-mula kita lahir tu. Tapi kalau kita tak tahu awal kelahiran kita tu umur apa kita takkan main agak-agak je kan. Dengan sebab kepastian itu umur 1 hari tu, hari pertama kelahiran kita tu, kita kira daripada angka tersebut sampai ke hari ni makin jauh kita tinggal. Berubah hari lagi jauh tinggal. Berubah bulan lagi jauh. Berubah tahun lagi jauh kita tinggal. Bila? Umur 1 hari kita dulu. Imam Ghazali punya fikiran. Dia nak tarbiyah kita dengan cara ulasan tersebut. Sebab tu kita kena berhati-hatilah. Okey, seterusnya. Ada yang mati setelah terlantar beberapa hari di hospital. Ada yang mati dengan terjatuh dari bangunan yang tinggi. Ada yang mati di hospital kan. Ada orang dia kata dia tak nak mati di hospital. Biarlah saya mati di rumah. Mati ni di mana-mana pun tak apa berlaku.
Di hospital pun boleh mati, di rumah boleh mati, atas jalan raya boleh mati, di medan jihad boleh mati, atas tilam kat rumah, aircon terbuka, kipas buka, boleh mati tak? Mati. Nilai husnul khatimah bukan dia kira pada tempat semata-mata. Nilai husnul khatimah tadi bukan di rumah atas tilam. Oh, ni baik punya kematian, aircon buka, dalam keadaan suasana yang bagus ni. Ni baik punya kematian kot. Tak. Yang si bulan tu mati mana? Berkecai kepalanya, pecah. Otak berterabur. Mana? Kita tengok. Dalam sejarah negara kita ni macam-macam kan? Sejarah dunia kita hari ni macam-macam. Mana hak lebih mulia? Kemuliaan di sisi Allah dia bukan kira pada tempat suasana tersebut semata-mata. Dia tengok pada apa? Dia tengok pada niat gerak kerja yang kita lakukan tadi kerana Allah Ta'ala. Sejauh mana kita buat tadi dalam keadaan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu setiap masa, setiap ketika, biarlah dalam hati kita ni ada Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Jangan ada benda lain. Jangan ada campur tangan benda lain. Dalam hati kita kena sentiasa ikhlas semata-mata kerana Allah. Sebab tu kita berdoa, minta dengan Allah Ta'ala, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Kita minta tiap-tiap lepas solat, minta bangun malam, minta minta kerja kita. Pasal apa? Pasal kita nak perkara tersebut supaya Allah Ta'ala tengok, ni bersungguhnya minta ni, memang betul-betul nak kot. Tapi kalau hari ni minta, besok tak minta, sungguh tak macam tu? Tak sungguh dia panggil. Tapi kalau tiap-tiap waktu minta, bangun malam minta, siap menangis lagi, ni bersungguh dia panggil. Maknanya Allah Ta'ala tengok, bersungguh betul dia ni nak ni. Allah Ta'ala akan bagi pada kita insya-Allah. Kita minta macam mana? Kita minta, ya Allah, tutuplah umur kami dalam keadaan husnul khatimah, baik kesudahan. Dengan maksud baik kesudahan macam mana? Baik kesudahan dengan maksud mati dalam keadaan kita suci, bersih daripada dosa, mati dalam keadaan beriman, mati dengan sebab kita ni mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekalipun jasad kita berkecai ketika itu, dibom, dibunuh ketika itu demi agama Allah Ta'ala, mulia di sisi Allah. Bukan mati husnul khatimah ni mati atas tilam depan rumah, atas rumah kita, tak. Kalau mati atas tilam dalam rumah kita sekalipun, kita lakukan syirik pada Allah Ta'ala, ada erti? Tidak ada erti. Lepas tu kita minta lagi sekali pada Allah, ya Allah, janganlah kamu tutup umur kami, ya Allah, sudahi umur kami ini, ya Allah, dalam keadaan su'ul khatimah, buruk kesudahan. Dengan maksud buruk kesudahan, mati dalam keadaan kita syirik kepada Allah, mati dalam keadaan bergelombang dengan dosa dan maksiat, mati dalam keadaan kita rosak akidah. Di mana saja kita berada, waktu tak kira, di rumah ke, di hospital ke, sama je, ia di mana-mana, mati tetap akan datang jemput kita juga. Boleh? Yang pasti cara tindakan kita tadi tepat dengan agama, tepat dengan syariat. Barulah ketika tu Allah Ta'ala akan bimbing kita ke arah husnul khatimah. Kita tengok lagi. Ada yang mati dengan terjatuh dari bangunan yang tinggi. Ada mati jatuh bangunan tinggi. Kerja bangunan sekarang ni makin hari makin tinggi, makin hari makin tinggi. Pasal apa? Pasal tanah habis dah. Betul tak? Tanah tak ada dah dulu. Sekarang kat kampung-kampung ada lagi lah, tak? Rumah setingkat je. Sekarang ni di bandar nak cari rumah setingkat jarang dah nak jumpa. Bertingkat-tingkat dah hari ni. Lagi hari lagi tinggi. Bila mana tinggi, risiko tak? Risiko lah ketika tu. Macam-macam lah berlaku, jatuh daripada tempat tinggi, berkecai situ. Tu bahagian masing-masing lah, bahagian masing-masing. Dah ketetapan Allah Ta'ala dah macam tu. Ada yang mati dengan terjatuh dari bangunan yang tinggi, ada yang mati kerana lemas di dalam air, ada yang mati dengan tidak disangka-sangka. Ni mati mengejut, tengah-tengah bawa kereta, tiba-tiba apa dia panggil, serangan jantung. Mari mengejut macam tu. Ada juga dia kata malam tadi elok-elok. Tu malam tadi. Sekarang lain cerita. Sebab tu saya sebut selalu, kita hari ni
Sekarang kita sihat, 2 jam akan datang belum tentu menjadi milik kita. 5 minit akan datang belum tentu menjadi milik kita. Saya kurang setuju. Kami sambil hantar anak, saya buka radio IQ. Anak sekolah. Ada satu slogan, dia kata besok masih ada. Saya kurang setuju untuk pendekatan kita hubungkan diri kita pada Allah Ta'ala. Kalau kita duk tangguh-tangguh macam tu, tak buat hari ni nak buat esok, menjadikan kita sentiasa bertangguh-tangguh. Sedangkan Nabi ajar kita, kalau kita ada hari ni, buat terbaik hari ni. Masuk waktu solat ni, buatlah seolah-olah ni solat terakhir kita. Tiba-tiba hidup lagi, waktu solat terusnya, buat seolah-olah ianya solat paling akhir kita. Tiba-tiba slogan besok masih ada. Tu seolah-olah kita ni nak enjoy dulu hari ni, besok baru nak mula. Silap yang macam tu. Memang besok masih ada, tapi belum tentu menjadi milik kita. Milik orang lain. Kita belum tentu. Sebab tu kita, kalau Allah Ta'ala bagi peluang hidup hari ni, besok lusa, maka setiap hari yang kita lalui, buatlah tindakan kita itu dengan penuh syukur, dalam keadaan memperhambakan diri pada Allah. Dengan ada keazaman tidak akan langgar hukum hakam Allah Ta'ala. Jangan. Kenapa? Karena takut-takut kita langgar, tak sempat nak taubat kita ketika itu. Langgar Allah, tak apa, langgar dulu lah ustaz. Ada orang, saya tegur dia. Tegur dalam ceramah macam ni, tapi dia marah saya. Dia marah. Sampai satu tahap, dia buat macam-macam kat kita. Dia upah budak-budak, pergi cala kereta kita. Dia upah budak-budak pergi buang angin kereta kita. Dia upah budak-budak letak apa benda atas kereta kita. Satu kali tu dia letak apa benda? Tulang. Saya tak tahu tulang apa, tapi saya samak kereta tu. Pasal tulang, tak tahu tulang apa. Wallahu a'lam. Letak. Siap ada daging lagi kat tulang. Allahu akbar. Saya tegur benda. Saya tegur dengan sebab kita ni mati ni dia tak kenal. Bila masanya kita tak boleh tangguh. Saya tegur dalam ceramah saya, umum tak sebut nombor rumah, tak sebut nombor kereta, tak sebut batang tubuhnya nama apa, umum dalam masyarakat. Tiba-tiba dia kata ustaz tu mengata saya. Saya pernah sebut nama orang sini. Saya pernah sebut nombor rumah sini. Nombor rumah saya tak pernah sebut. Nombor kereta lagi susah nak ingat. Tak? Nama orang saya tak sebut. Tapi di satu tempat, tapi bukan sini, tempat lain. Sini insya-Allah bagus setakat ni. Ada juga kes ini kan. Macam-macam kan. Ada juga kes ini. Tapi cerita ni tempat lain ni. Sekali tu saya tegur masalah apa? Dengan sebab dia duduk dekat dengan masjid, saya kata kita ni dekat dengan rumah Allah. Laungan azan tu kata dah memberi satu pendidikan kepada kita betapa kita ni Allah Ta'ala dah bagi kasih sayang pada kita. Dia ajak kita pergi duduk dekat dengan rumah Allah. Ni kelebihan. Tahu tak kelebihan? Sahabat kita duduk jauh, tiba-tiba kita Allah Ta'ala letak di tepi masjid. Kelebihan. Tiba-tiba duduk tepi masjid, kita lawan laungan azan tersebut dengan program-program maksiat. Mana maksiat? Masa kenduri kahwin, dia buka lagu yang boleh menyebabkan lara. Dia buka lagu yang melarakan, siap ada karaoke. Saya imam masjid. Macam dalam Korea ustaz macam ni. Saya imam masjid. Diberi amanah. Saya takut Allah Ta'ala tanya. Lebih baik kita tegur. Tegur cara umum macam tu, tak kena pada siapa lah. Lalu tindakan macam-macam. Pasal apa saya tegur macam ni? Dia kata bukan selalu kita buat ustaz. Tengok. Ni jawapan nak melepaskan diri. Bukan selalu hari ni je kita nak langgar. Hari ni je kita dedah aurat. Hari ni je kita nak karaoke. Hari ni je kita nak joget lambuk. Ni proses mengeraskan hati dia panggil. Sekalipun kita boleh hidup selepas pada tu, ni proses mengeraskan hati kita. Bila mana kerah hati, masa itulah orang lawankan azan, kita buat tak tahu masa tu. Kerah hati jadi. Kerah hati. Hati manusia ni kalau dia jadi kerah, dia kerah macam mana? Dia lebih kerah daripada batu. Lebih kerah daripada batu. Saya tetap bagi je kerja kita. Bagi. Tak kira orang suka ke, tak suka ke, boleh terima ke, tak boleh terima ke,
asalkan asas rujukan kita itu tadi ialah Al-Quran dan As-Sunnah, yang bela kita ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal jangan kita sekadar nak cari redha manusia, tiba-tiba kita terpaksa mendapat laknat Allah Ta'ala. Hari ni kita dapat laknat manusia, tetapi ingat, yang bela kita ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Nabi dulu macam tu kaedah dia. Kaedah dia macam tu. Susun gala macam tu dah, sejarah dah tunjuk pada kita. Kena sabarlah. Betul tak? Siapa suruh jadi pendakwah bebas? Memang kerja dia macam tu dah. Kena bagi penerangan. Sebab tu ada orang offer nak masuk TV. Lepas tu dia rakam suara saya senyap-senyap. Dia tak bagi tahu kita. Kalau macam ni bagi tahu juga tak apa. Kita boleh standby dah. Kau ni tak ada masalah. Ni dia tak bagi tahu. Dia datang senyap-senyap rakaman belakang-belakang macam tu. Rupa-rupanya dia kata ustaz tak luluh suara ustaz. Suara luluh, penyampaian ustaz dia kata kerah. Kadang-kadang menjadi penyebab audien ketika itu setengah-setengah golongan yang berbagai parti politik pada hari ini menjadi penyebab mereka kurang selesa. Lalas sekali tak jadi ambil saya. Biar saya tak masuk TV. Kita bukan nak masuk TV sangat pun. Tapi kalau orang offer dengan cara yang baik, kita pun boleh bertolak ansur sebenarnya. Tapi kita tidak akan gadai prinsip kita sebenarnya. Masuklah TV ke apa benda ke, haram tetap haram, halal tetap halal. Sebab tu Ustaz Azhar berapa lama masuk TV? Berapa lama? 4 bulan je. Lepas tu jalan. Dia kalau hak betul-betul dia tak kekal lama sebenarnya. Dia tak boleh tunduk kepada kebatilan sebenarnya. Sebab Allah Ta'ala kata wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kamu jual beli agama itu, hukum hakam Allah Ta'ala itu dengan harga yang murah. Orang tawarkan kita dengan harga hari ini, dengan kesenangan, kemewahan, royalty dan seumpamanya. Allah Ta'ala dia nak bagi pada kita. Ingat, kita ketika tu bercakap agama, jangan sebab dengan cakapan kita tadi kita nampak wang ringgit semata-mata. Lalas sekali prinsip tergadai tuan-tuan. Kalau kita hanya nampak wang ringgit. Sebab tu Ustaz Azhar habis 4 bulan cabut. Ramai di kalangan sahabat-sahabat saya hak dah masuk dah, dia kata ustaz, kalau hak tak kena getah lagi tak payah kena lah, dia kata. Orang lain makan angka, seronok kan makan angka, tiba-tiba kita dapat getah lebih-lebih. Kita sikit je boleh. Betul tak? Tak payah. Sebab tu orang rakam senyap-senyap tadi kata elok lah tu kata. Pasal saya dalam TV pun kalau suruh masuk saya bercakap macam ni juga kata. Saya cakap macam ni juga, cuma tium apa dia panggil, lain sikit lah pasal orang rakam. Dia macam tu boleh. Dia tak boleh jual beli agama ni, tak boleh tukar dengan sebab ni ada Datuk Tan Sri, kita pun kena lapik sikit. Boleh macam tu? Tak boleh, minta maaf, tu bukan cara kita. Tak kira depan Datuk ke, depan Tan Sri ke, depan siapa ke, minta maaf, hukum Allah Ta'ala bukan hanya untuk orang awam saja. Hukum Allah Ta'ala tidak mengenal pangkat darjat. Betul ke saya cakap macam tu? Betul kan? Kalau apa-apa berlaku jawab sendiri. Pasal tu Tuhan sokong. Okey, tengok. Ada yang mati dengan tidak disangka-sangka, mati mengejut. Dan banyak pula yang mati dari akibat nahas di jalan raya. Banyak juga jenis macam tu kan? Naah jalan raya ni macam-macam kan. Dan bermacam-macam lagi jenis kematian yang kita saksikan, dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja yang mengetahui nasib seseorang di akhir hayat nanti. Nasib kita di penutup umur kita nanti tak ada siapa tahu sebenarnya. Siapa yang tahu? Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Kesudahan umur kita, tanah kubur kita di mana, mati dalam keadaan macam mana. Sebab tu kita ni kena pastikan kita sentiasa dengan agama Allah Ta'ala. Di mana, bagaimana, itu kerja Allah. Yang pasti tindakan kita tadi, dalam hati kita tadi bukan kerana benda lain, buatlah kerana Allah. Masa tu insya-Allah kita ada tempat di sisi Allah Ta'ala. Seterusnya kita tak tahu bilakah nyawa kita akan dicabut oleh malakul maut.
di tempat manakah badan kita akan terkujur sejuk, kedinginan, dan sudah tidak bergerak lagi. Ketika itu roh kita akan naik ke atas langit, dan kita pun belum tahu lagi apakah roh kita akan diterima untuk berhimpun bersama arwah para anbiya, syuhada dan ulama, ataukah akan ditolak lalu dicampak ke jurang api neraka. Na'udzubillah minaz zalik. Kita tak tahu. Sebab tu kena minta sangat, usaha sangat semasa kita hidup ni benda macam ni. Pasal kita belum tentu lagi kesudahan kita. Sebenarnya tak tahu. Hari ni kita boleh tengok kejayaan seorang itu, kita tengok, pasal apa dia ni berjaya? Rumah besar. Pasal apa dia ni berjaya? Kereta besar. Pasal apa dia ni berjaya? Pendapatan dia besar. Semua besar. Itu tanda berjaya. Tanda dia berjaya hari ni kita nampak tengok. Tapi kejayaan di akhirat Allah Ta'ala tak nilai dengan apa yang kita nampak, yang kita seronok hari ni. Tak. Nilai di sisi Allah, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu pada sisi Allah, siapa dia? Ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah di kalangan kamu. Hak paling bertakwa. Walaupun di dunia dia ni menyewa daripada awal sampai akhir, tak ada rumah sendiri, tak ada rumah sendiri. Tak apa, itu bukan nilai di sisi Allah Ta'ala. Pakaian bertampung sana tampung sini, tak, bukan nilai pada Allah Ta'ala. Nilai di sisi Allah Ta'ala sejauh mana ketakwaan, sejauh mana keikhlasan hati kita, bila mana kita mewakafkan diri kita untuk agama Allah, tunduk patuh kita pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nilai hati kita sejauh mana keikhlasan. Hari ini kita pergi mengusung jenazah orang lain. Memang kan kita pergi, sunat kita pergi mengiringi jenazah, ziarah orang sakit. Hari ini kita pergi mengusung jenazah orang lain. Nanti pada suatu hari kita akan diusung pula oleh orang. Kena ingat, hari ini kita solat jenazah orang, besok orang akan solat jenazah kita. Hari ini kita ucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un dengan sebab rakan kita pergi dulu. Ingat satu masa nanti ucapan tersebut menggambarkan kita pergi. Ingat, kena standby kita tu. Jangan asyik orang aja kita ucap. Kita bila kita memang kita tak ucap. Siapa ucap? Orang yang mengucapkan untuk kita, untuk ahli keluarga kita. Diucap takziah pada ahli keluarga kita. Hari ini kita pergi untuk sembahyang jenazah orang lain. Nanti pada suatu hari orang ramai akan datang untuk menyembahyangkan kita pula. Suatu hakikat yang pasti akan terjadi, namun ramai orang yang melupakannya atau sengaja tidak mahu mengingatinya. Tengok, tahu dah benda tu, tahu dah mati tu benar, pasti akan berlaku, tapi dia buat-buat tak tahu gitu. Dia kata muda lagi ustaz. Memang muda lagi, tapi mati dia tak kenal orang muda. Dia tak kenal orang tu, mati je. Mati je. Sebab tu kita jangan tangguh-tangguh lagi. Mengingati mati adalah pencuci hati yang sangat berkesan. Dari sanalah kita memasuki pintu keinsafan dan kesedaran. Dan memang Imam Ghazali kata antara ubat yang paling mujarab untuk mengubati penyakit hati yang sakit itu, mana dia? Mengingati mati. Ingat pada mati, ingat kita ni mati, dan kita pergi ziarah orang sakit, ziarah kubur, itu boleh baiki hati kita, boleh mengubati hati kita. Itu penawar paling mujarab kata Imam Ghazali. Kita akan berfikir dan membuat pertimbangan terhadap sesuatu yang mahu kita lakukan, bukan hanya untuk masa 10 atau 20 tahun sahaja, tetapi kita akan berfikir untuk masa depan yang lebih jauh daripada itu. Kita akan fikirlah. Kalau sekadar nak hidup 10 tahun, 20 tahun, biasa-biasa sudah kan. Tapi yang kita nak hidup nanti, di akhirat nanti, pergi dan tidak akan kembali ke dunia. Ada yang balik tu. Kita pergi hantar bukit apa? Bukit Teratai. Ada yang balik? Tak ada. Setakat ni tak ada lagi setakat ni. Tak ada seorang pun yang balik bagi tahu macam tu macam ni. Maknanya nak gambarkan pada kita, mati tu sekali seorang. Kalau banyak kali mati, pergi seminggu balik semula. Lepas tu mati lagi.
Kalau 2-3 kali, seronoklah. Mati sekali, ada peluang lagi sekali kan. Tak, mati tu sekali je. Dah pergi, tak balik lagi dah. Sebab tu kena berhati-hati sungguh kita. Patah sempadan tu kita tak tahu bila berakhir. Bila giliran kita. Tahu-tahu dah kena giliran kita dah. Sebab tu kita kena sedang mencuba nasib hari ni. Habis masa dengan masjid, habis masa dengan majlis ilmu, habis masa dengan perjuangan. Kena macam tu. Supaya apa? Supaya kalau Allah Ta'ala ambil nyawa kita pun dalam keadaan kita sudah bersedia ketika tu. Walaupun kita rasa belum cukup, tapi tanda kita ketika tu sedang mempersiapkan diri kita, habiskan masa untuk agama. Habiskan masa dengan mendekatkan diri pada Allah. Kena macam tu. Fikiran dan pertimbangan kita menjangkau wawasan akhirat yang menjangkau masa jutaan tahun ke depan, bahkan lebih jauh lagi dari itu. Kita berfikir untuk menyusun masa depan kita di dalam kubur nanti, di padang mahsyar, ketika dihisap dan ketika dihadapkan kepada mahkamah Tuhan Rabbul Jalil. Kena fikir macam tu. Bagaimanalah kita nak hadapi seorang-seorang di alam kubur nanti. Di kesunyian kubur kita seorang-seorang je. Walaupun hari ni kita ni macam-macam boleh minta pertolongan. Hak ni tak nak kita minta tolong kawan ni. Macam-macam hari ni. Ayah long lah, abang long lah, macam-macam kekuatan yang ada balik akhirat besok boleh minta tolong abang long ke? Abang long pun silap-silap dia kena belasah juga nanti. Jangan main-main. Sebab tu hari ni boleh kita minta tolong lah. Dengan kekuatan-kekuatan yang ada. NGO yang ada pada hari ni, rakan taulan kita, boleh, tak ada masalah. Tapi balik akhirat nak minta tolong dengan siapa? Tidak ada orang boleh tolong kita kecuali amalan-amalan kita. Kalau kita tinggal anak yang soleh, alhamdulillah mereka akan support kita dengan doa, dengan amal solehnya. Begitu juga kalau kita tinggal sebelum mati kita sedekah jariah, maka itulah menjadi penyebab sejuknya lubang kubur kita nanti, luasnya mata memandang kita nanti. Lepas tu kalau kita tinggal sebelum mati kita ilmu yang mendatangkan manfaat, begitu jugalah berterusan amal ibadah tersebut akan memberi sumbangan kepada kita sehingga kita seronok di alam kubur nanti. Kita kena fikir sekarang. Kena fikir sebelum kita mati, bagaimana kita di alam kubur, bagaimana di padang mahsyar, bagaimana kita ni di mahkamah Qadhi Rabbul Jali nanti, bagaimana di titian sirat. Kena semua sekali kena fikir. Kalau kita cerita satu panjang lebar sebenarnya keadaan-keadaan tertentu itu. Hari ni kita seronok hari ni dengan suasana yang ada, kemewahan yang ada. Kita kena ingat di kelana berseorangan di alam kubur nanti tidak ada benda lain kecuali amal kita. Sebab tu dalam satu hadis Nabi kata yang hantar jenazah ke perkuburan itu ada berapa jenis dah? Sudah lupa ya. Berapa dah? 3 jenis. Okey, bagus. Yang pertama sekali hok pergi hantar ke perkuburan, pergi hantar kita perkuburan. Yang pertama sekali harta benda kita. Kereta kita orang bawa pergi. Harta benda. Yang kedua, ahli waris kita, isteri kita, anak-anak kita, mak ayah kita, rakan taulan kita pergi bagi penghormatan terakhir. Dan satu lagi akan pergi juga bersama dengan kita, iaitu amalan kita. Hak kita bangun malam, walaupun sejuk, walaupun penat macam mana kita bangun, menangis pada waktu malam, mengaku salah kita, maka kualiti ibadah tersebut akan datang pada kita. Hujan di luar sana, kita nampak solat berjemaah lebih aula daripada solat seorang diri di rumah. Kita lawan kita lawan nafsu kita, lalu kita melangkah ke masjid solat berjemaah. Berjemaah tadi mendatangkan pahala pada kita, dia akan bagi pertolongan pada kita. Haji dan umrah kita, baca Quran kita, sedekah kita, semua akan bagi pertolongan pada kita, akan hantar kita ke tanah perkuburan. Daripada 3 golongan tersebut, 2 akan kembali ke pangkuan keluarga. Apa benda yang kembali? Ahli waris, rakan taulan, anak-anak, isteri, semua akan balik semua sekali. Yang begitu juga akan kembali harta benda kita. Harta benda balik.
dan akan kekal bersama-sama dengan kita apa benda? Amal ibadah kita. Hari ni kita betul-betul lumuh, walaupun penat, kita lawan juga nafsu. Hak itulah akan bersama dengan kita suatu hari nanti. Daripada awal sampailah kita diberi penghormatan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia akan jadi benteng di kesunyian kubur. Dia jadi penguat di kala kita ketika itu tidak ada teman setia. Dia akan bersama-sama dengan kita buat selama-lamanya. Sehingga kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya. Kita berfikir untuk menyusun masa depan kita. Kita berfikir untuk menyusun masa depan kita di alam kubur nanti, di padang mahsyar, ketika dihisap dan ketika dihadapkan kepada mahkamah Tuhan Rabbul Jalil. Maka perlulah dibuat perancangan yang teratur untuk kita dapat selamat daripada api neraka dan mendapat keberuntungan dengan memasuki syurga yang penuh dengan segala kenikmatan dan kelazatan. Kena buat perancangan kita. Perancangan ni, garis panduan dah ada dah. Garis panduan macam mana? Nabi tinggal dah pada kita dua perkara sebagai garis panduan yang menjadikan kita selamat buat selama-lama, tidak sesat buat selama-lama. Apa dia? Al-Quran dan As-Sunnah. Maka yang faham Quran dan Sunnah ni siapa dia? Nabi tinggal al-ulama warathatul anbiya, yang memahami Al-Quran, hadis, kaedah-kaedah, ilmu-ilmu agama itu Nabi bagi tahu ulama itu pewaris Nabi. Maka kita kena belajarlah dengan alim ulama, jangan belajar dengan ular dalam semak. Kena belajar dengan ustaz-ustaz kita, jangan belajar dengan yang baru nak start. Jangan belajar yang dengan ada kepentingan-kepentingan. Dengan sebab ada kepentingan dunia, dia jual agama tersebut. Kita cari hak betul-betul. Kerana apa? Kerana yang betul-betul ikhlas menjadikan ilmu yang kita perolehi itu ialah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat pada kita. Kalau kita belajar dengan guru yang tidak ada ikhlas dan kita pun tak ikhlas, maka menjadikan ilmu tadi tak mendatangkan apa-apa pada kita. Itu kedudukan dia. Jadi atas sebab itu kita muhasabah diri masing-masing lah. Sementara peluang ini masih lagi terbentang luas pada kita semua, kita buat muhasabah dan kita buat tindakan yang terbaik. Moga-moga dengan kita buat perancangan